Okey. Sebab mic duduk dalam tudung. Okay. Kita berkumpul dalam wacana pengesahan sempena sambutan 60 tahun Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Okey, bagi yang sedang menonton sekarang ni, boleh sama-sama sharekan link untuk sama ajak-ajak lagi kawan-kawan untuk sama-sama kita menonton sesi wacana pada malam ini. Okey. Bagi untuk tahun sempena meraihkan tahun sambutan ke-60 tahun Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia semenjak penubuhannya 31 Mac 1961, PKBM telah melahirkan sekian ramai tokoh besar dan juga dalam berbagai lapangan bidang sama ada akademik, politik dan juga kesukarelawanan. Dengan mengangkat tema pada kali ini, kita mengangkat tema Kita PKPM dan juga Terima Kasih PKPM. Program wacana pengesahan sempena sambutan 60 tahun ni diadakan sebagai satu aspirasi lah di samping menghargai jerit perih pada aktivis pada awal PKPM. Untuk wacana ni kita akan ada 6 siri dalam meraihkan 6 dekad PKPM. Selain tu bertujuanlah untuk merakamkan kenangan dan juga pengalaman lah aktivis pada awal PKPM. Jadi ini merupakan wacana yang pertama lah, permulaan untuk sempena 6 dekad PKPM. Jadi untuk malam ni saya bawakan khas panelis-panelis yang hebat, dua tokoh yang boleh kita jadikan inspirasi. Mungkin yang pertama sekali saya perkenalkanlah Tuan Niza bin Muhammad, panelis pada malam ini merupakan bekas pengacara TV3 dan juga mungkin pernah menjadi pengacara juga untuk Jejak Rasul TV3 dan sekarang ni merupakan pengamal dan perunding media dan juga pengamal Nizal & Co and.com. Nizal Muhammad dan merupakan mantan Presiden Perpias yang pertama tahun 1992 dan hingga ke 1996. So itu panelis yang pertama lah. Mungkin saya nak kenalkan panelis yang kedua, Prof. Madya Dr. Izra bin Uzi, merupakan pensyarah di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Sekarang merupakan naib Presiden Wadah dan juga merupakan pengurusi Salwa Malaysia. Dan selaku mantan pengurusi Hewi PKPM 1992 hingga 1996. Okay. So mungkin itu bersedikit lah tentang biodata latar belakang panelis kita pada malam ini. Jadi mungkin saya nak minta untuk panelis kongsikan mungkin untuk kita akan ada tiga round lah kan. So yang mungkin tiga pusingan. Mungkin pusingan yang pertama ni mungkin untuk panelis yang pertama lah Tuan Nizal mungkin boleh kongsikan PKPM ni telah mencecah usia 60 tahun. Bolehkah Tuan Nizal kongsikan pengalaman sepanjang bergiat aktif dalam PKPM ni dahulu di samping kisah-kisah kejayaan lah gerakan ini pada ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat kita berjumpa secara langsung. Dah lama tak buat. Baik, terima kasih Hawa kerana dan juga PKPM kerana sudi mengundang saya dan juga Dr. Zura untuk menyertai satu wacana kisahan perjuangan 6 dekad PKPM. Usia PKPM ni saya usia dengan usia saya. Jadi dewasanya PKPM tu dewasalah saya. Di dalam ceritakan tentang PKPM ini, pembabitan saya dalam PKPM, saya bermula aktifnya di sekolah. Dan kemudian setelah di sekolah itu, saya terlibat dalam Badan Gabungan PKPM dalam Perpias. Dan dulunya dipanggil Persatuan Pelajar Islam Antara Sekolah-Sekolah Selangor. Sekarang dah nama Persatuan Pelajar Islam Selangor. Jadi di situlah saya mula aktif. Dan penyertaan saya di dalam PKPM itu mula-mula dari Badan Gabungan. Akhirnya pada pertengahan tahun 1980-an, saya diminta untuk atau diundang menyertai pimpinan PKPM. Mulanya sebagai setiausaha pendidikan, kemudian dituruti dengan setiausaha kebajikan
Tetapi kemudian yang baru kita diminta untuk pegang sebagai naib presiden antarabangsa dan diakhiri dengan timbalan presiden. Bagaimana saya boleh terlibat dengan PKPM dan bagaimana PKPM ketika itu? Kita kena ingat setiap era punya cabaran tersendiri. Apa yang berlaku dahulu dan apa yang berlaku sekarang ini ada persamaan tertentu tetapi banyak perbezaan. Jadi pendekatan kita harus juga mengikut kepada era masing-masing. Jadi bila saya terlibat, yang ini saya fikir sesuatu yang menarik ketika dulu ialah ketika di sekolah lagi sudah ada kehadiran PKPM itu melalui badan-badan gabungan. Jadi saya di sekolah saya diperkenalkan dengan PEPIAS itu. Okey, dari situlah dengan penyertaan PEPIAS ini saya hadiri sebagai wakil sekolah. Saya menyertai program-program yang disediakan oleh PEPIAS. Jadi di situ saya mempunyai pendedahan secara langsung dengan PEPIAS yang juga pendedahan secara langsung juga dengan PKPM. Jadi bila menyertai itu, badan gabungan menjadikan platform untuk kita ada utamanya simposium kepimpinan Islam. Jadi saya menyertai itu dan di situlah pendedahan tentang penyertaan dalam gerakan pelajar itu menjadi kukuh. Dan di situlah pengalaman-pengalaman dan juga pengenalan saya dengan kawan-kawan. Di situ saya belajar arti perjuangan di peringkat lebih besar lagi. Jadi yang paling penting ialah asasnya itu datang daripada sekolah. Kemudian cabaran-cabaran tidak sama seperti sekarang, kerana sekarang cabaran lebih besar lah saya fikir. Tapi cabaran-cabaran dulu walaupun tidak besar, tidak seberhebat sekarang, tapi tetap setengah. Kan? Ketika itu kita ada performa ketika di dalam badan gabungan itu saya terlibat, kita ada masalah dengan pelajar yang didedahkan dengan gula-gula getah, pinggan yang di dalam itu dibalut dengan gambar-gambar lucah. Nah itu ketika dulu sudah ada unsur-unsur untuk menanamkan nilai-nilai negatif pada pelajar-pelajar. Baik. Yang di situ saya fikir kita kena ambil kira PKPM sekarang, dulu dan bila-bila harus memikirkan bahawa di lapangan kita kena faham bahawa kita tidak boleh hanya tertuju kepada mahasiswa. Kerana gerakan mahasiswa itu adalah sebahagian daripada urutan perjuangan PKPM. Jadi kita kena ambil kira tentang istilah pelajar itu. Pelajar daripada sekolah sampailah kepada universiti. Kalau ikutkan hukumnya, pelajar itu sampai ke liang lahat. Daripada asal kita wujud sampai ke liang lahat. Tetapi dalam konteks yang lebih rasmi, itu di universiti juga tentu. Tetapi jangan sampai tumpuan kita di peringkat universiti, di peringkat kebangsaan, sampai kita tidak ambil kira soal di lapangan. Okay? Dan di situlah saya fikir harus kita ambil kira. Untuk pengetahuan semua, saya ni berada di rumah. Jadi sempena tahun baru Cina ni bunyilah juga nanti ya, kalau dengar bunyi macam program main mercun, saya jangan betulkan peranti anda. Okey. Jadi oleh kerana itu saya agak PKPM ketika itu dia sampai ke akar umbi. Kerana gerakan di peringkat lapangan, khususnya badan-badan negeri sangat kuat, kemudian di peringkat kebangsaan sangat kukuh dan akhirnya kita menjadi satu badan yang benar-benar dirasai kehadirannya. Itu mungkin dapat disebutkan sebagai satu mukadimah, wahai Hawa yang budiman. Silakan. Terima kasih Nizal untuk perkongsian kan macam mana pengalaman sepanjang bagi aktif bersama PKPM. So mungkin antara yang dikongsikan maksudnya PKPM sendiri di peringkat pusat perlu maksudnya gerakan aktivis tu sukarelawan tu perlu gerak dari pelajar sekolah, bukan tertumpu kepada mahasiswa sahaja.
Okey, terima kasih Tuan Izzat. Okey, seterusnya mungkin nak dengar perkongsian daripada Prof Izura sendiri, bagaimanakah pengalaman yang boleh dikongsikan sepanjang bergiat aktif dalam PKPM ni, dan mungkin kejayaan-kejayaan yang boleh dikongsikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Hawa dan juga PKPM kerana mengundang saya untuk perkongsian sedikit ni lah, walaupun saya rasa ramai lagi tokoh-tokoh PKPM lebih hebat daripada ni. Kena pula digandingkan dengan Tuan Nizal ni yang dihormati ni. Kita kata apa, orang hebat ya, ini kira kekanda saya dalam PKPM dulu ni. Antara orang yang bertanggungjawab juga, ada contributionnya dalam membentuk diri saya, keyakinan diri, kepimpinan tu sehingga ke tahap ni lah bagi saya gitu. Ya, jadi patutnya saya rasa Tuan Nizal seorang je dah mencukupi dah tu. Hebat sangat ya. Jadi saya mula terlibat dengan PKPM secara direktnya pada tahun 1989. Ketika mula melangkah ke matrikulasi di kampus, dan waktu tu sudah tentulah kita terlibat di perangkat kampus dan sebagainya, dan kemudian diperkenalkan oleh senior untuk kita menyertai program-program program-program keilmuan, program bersifat seminar dan sebagainya, dan secara perlahan-lahan diperkenalkan dengan gerakan pelajar di peringkat antarabangsa, malah di peringkat kebangsaan kita kata, dan juga antarabangsa. Waktu tu kata apa, ialah kita budak matrik kan, ikut-ikut pergi program. Lepas tu senior lah, terutamanya Kak Aizan ya, Puan Hajah Nur Aizan tu nakibah saya, juga anak buah Abang Nizal juga ya. Yang selalu waktu tu Puan Aizan telah pun menjadi exco PKPM juga dan juga pengerusi Heavy PKPM, dan dia lah selalu ajak saya ni, kira ajak kita ni budak-budak matrik kan, itu kan junior ni, ajak jom kita pergi, jom ikut akak pergi program tu, program ni, program dekat Idrisiah Perak. Saya pun okey ikut. Nak pergi bila kak? Malam ni nak bertolak. Macam petang cakap malam ni nak bertolak. Okey, saya pun set baju, masuk dalam bag, jalan, kita ikut je kan. Jadi tukang kat bag, tapi saya seronok sangat, saya rasa saya ada peranan di situ. Macam satu ni, walaupun tukang kat bag, bukanlah angkat bag pun sebenarnya, tapi maksudnya macam itulah kita mengikut Kak Aizan kan, ke sana sini, kakak-kakak sini lah antaranya tu ya. Dan kemudian kita jadi AJK kecil ya, ikut senior-senior ke program-program dan sebagainya tu, dan rasa seronok, rasa macam ini adalah satu gerakan pelajar yang saya rasa saya boleh masuk lah, kita kata boleh masuk sesuai dengan jiwa saya. Walaupun ada banyak gerakan-gerakan lain ya, gerakan pelajar, tapi kita tanpa menidakkan gerakan lain, kita rasa ini yang sesuai dengan diri kita. Macam kita makan lah kan, ada orang suka laksa, ada orang tak suka, ada orang suka nasi kerabu, ada orang tak suka. So ikut selera masing-masing yang mana yang sesuai dengan kita, dan yang paling penting yang mana kita boleh berperanan dan kita menyumbang ya. Kemudian daripada situ saya mula berkenalan rapat lah dengan Tuan Nizal ni maksudnya ya. Sebelum tu ialah kita kenal dari jauh, orang hebat kan, senior yang hebat, pimpinan ni. Bila saya terpilih untuk mengikuti kursus intensif kepimpinan anjuran PKPM Pusat, dan trainernya adalah Abang Nizal. Ya, Abang Nizal lah yang train kami waktu tu. Saya first year kot rasanya di PLA, Pusat Latihan ABIM waktu tu. Ya, dan itulah watak Abang Nizal, begitulah ya, sentiasa tak kering gusi lah kita, tetapi isi yang dibawa tu memang sangat-sangat memberi kesan. Ya, dan di sinilah membentuk diri saya menjadi seorang pemimpin. Kerana program ni memang namanya pun kursus intensif kepimpinan untuk groom, pelapis pimpinan, untuk kita ialah menyediakan pelapis ya. Kita tidak boleh, kita sebagai pimpinan sekarang ni kan, Hawa pun sebagai naib presiden PKPM kan, kita nak bekerja pun kita kena ada bentuk juga, di samping kita bekerja menyantuni isu-isu di luar sana, tetapi kita perlu juga memikirkan kesinambungan gerakan kita tu. Dan itulah antaranya saya bermula dengan sebagai pimpinan PKPM di kampus, dan kemudian 1982 menjadi exco Biro Latihan dan Pembangunan BLP
PKPM dan kemudian 94 sehingga 96 lah sebagai pengerusi Hewi. Waktu tu tak ada lagi naib presiden PKPM, pengerusi Hewi kita ni. Dan apa yang saya tertarik dengan ini, macam saya kata tadi, kita kata cerita pasal makan, mana yang sesuai dengan cita rasa kita lah. Kerana dalam PKPM ni apa yang dibawa adalah budaya ilmu, tradisi ilmu yang dibawa tu. Maka saya lihat di situ PKPM bukannya satu gerakan yang sekadar semangat-semangatan. Kan itu istilah dulu lah kan, kita bukan semangat-semangat je, semangat jual itu dan ini kan. Tapi kita ada ilmu yang diterapkan. Maksudnya bila kita nak bawa sesuatu isu, kita nak perjuangkan sesuatu isu, mesti bersandarkan ilmu, bersandarkan fakta dan sebagainya. Jadi ini antara yang menarik saya kepada PKPM ni. Walaupun dulu susah nak sebut nama PKPM zaman dulu. Vanessa tahu sekarang dia orang sebut PKP je dengan PKPM ni. Zaman kita dulu tersasul nak sebut PKM, Parti Komunis Malaya. Vanessa selalu buat lawak tu lah. Maksudnya jangan tersalah sebut PKM nanti jadi Parti Komunis Malaya itu zaman tu. Satu lagi yang tertarik adalah dari segi pendekatan wasatiyah, pendekatan bersederhana yang dibawa oleh PKPM ni. Saya rasa macam kita bukannya nak orang kata apa, nak bash orang lah, nak tu orang. Kita bawa dengan kaedah yang baik, yang sederhana, yang berhikmah. Itu yang bagi saya sesuatu yang sesuai lah dengan jiwa saya. Dan bila kita bersama dengan tu, dengan ukhuwah kita, ada sahabat-sahabat tu, kita rasa ada sense of belonging. Bagi saya itu. Tambahlah kita ni jauh daripada keluarga di kampung kan, masa di kampus dulu memang kebanyakannya duduk jauh-jauh lah. Bas mini highway pun tak ada zaman tu kan. Jadi kita ada keluarga kita di kampus bersama sahabat-sahabat ni, yang mana kita memang tidur sebantal, ya, makan sepinggan, makan sedulang sebab kita makan talam kan pergi program tu. Itu yang lagi mengeratkan ukhuwah. Ingat lagi kalau pergi program memang tidur atas lantai, berbantalkan beg yang kita bawa tu, beg baju, selimutnya ambil kain telekung tu lah buat selimut. Contohnya kan lantai papan. Tapi itu adalah kita kata apa, pengalaman-pengalaman indah. Kenapa kita masih dapat bersama, sebab kita susah senang bersama, masak sama-sama. Dan yang paling penting juga saya merasakan diri saya ni berguna. Dan saya rasa itu adalah fitrah manusia. Setiap manusia mahu merasakan dirinya diperlukan, berguna. Jadi kita di sini PKPM membuatkan saya rasa saya ni ada ruang untuk saya contribute. Bukan saja saya nak menimba ilmu, tetapi saya boleh contribute kepada masyarakat. You can play your part even if it is a small one. Ada ruang dia menyimpan. Jadi sesuai dengan tema PKPM, memang saya nak sebut terima kasih PKPM, ya, kerana ia adalah madrasah yang mendidik, membentuk syahsiah saya yang saya tak dapat daripada universiti semata-mata. Dia adalah universiti yang membentuk diri saya, membentuk keyakinan diri saya. Kerana saya, kalau orang kenal saya di sekolah, saya adalah seorang yang sangat pemalu. Nak bercakap pun malu. Saya tak pernah jadi pengawas. Betapalah nak tunjuknya, betapalah tak ada langsung sifat kepimpinan tu kan. Tapi dengan PKPM yang membentuk diri saya. Dan kalau dikirakan cerita-cerita kegemilangan, boleh lagi ke dia Hawa? Boleh lagi? Sikit lagi. Kalau ceritakan waktu tu dengan kekuatan kita, kekuatan PKPM adalah di kampus dan juga di Badan Gabungan Negeri, ya, Badan Gabungan Negeri. Dan saya melihat senior-senior seperti Abang Niza dan senior-senior lain sering turun ke negeri-negeri, ya, ke Perak dengan KPIJ, KPIJ di Johor silap, KPIJ ke PIP di Perak, ke PIP, kemudian di setengah-setengah negeri itu Badan Gabungan itu dah bertukar-tukar lah beberapa kali lah. Dulu contoh di Kedah tu PPINK, yang sekarang dah nama ni Persida ke kan, contoh gitu kan. Terengganu ke Pitar. Ke Pitar, di Melaka Kepim kan. Kepim Melaka. Dan banyak lagi lah kita tengok ke negeri-negeri. Padahal zaman tu kiranya ialah dengan kita keterbatasan transport tu, tapi boleh kan dia diberi kekuatan dan ada semangat orang muda juga, dan kekuatan-kekuatan di kampus, ya, zaman tu. Contohnya kalau kami di UPM ada dalam 200 ahli waktu tu, ya, di UIA dan banyak kampus-kampus lain yang banyak ni. Dan waktu tu program kita adalah program yang dibawa adalah, yang saya ingat adalah program pembinaan kualiti generasi.
PPKG pelan 5 tahun untuk kita membina kualiti generasi, bukan hanya untuk ahli tetapi untuk semua. Jadi pelbagai program yang kita bawa waktu tu, dan membawa PKPM ni satu lagi adalah saya lihat ia lain daripada badan-badan gabungan atau badan-badan kita kata persatuan pertubuhan pelajar yang lain, kerana ia banyak membawa isu-isu di peringkat negara, malah di peringkat antarabangsa, isu-isu pendidikan bersepadu. Bila buat seminar kebangsaan pendidikan, dia peringkat kebangsaan membawa isu-isu pendidikan waktu itu kan. Ini belum lagi isu-isu PSMI itu belum lagi waktu tu kan, dan seperti yang Vanessa sebut tentang simposium ya, dan bila kita buat seminar-seminar ni, kita dengan memorandum tu juga dihantar ya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan satu, kalau heavy dulu, bukan heavy sahajalah, maksudnya PKPM, memang waktu tu kami juga ada melaksanakan gerakan memerangi budaya hedonisme, iaitu budaya berseronok-seronok yang melampau, dan pelbagailah dengan ialah waktu tu dengan clubbing lah, dengan budaya hiburan yang terlampau, yang melampau ni, dan Hewi diberi satu tugasan, iaitu untuk kita advocate isu tentang penyertaan wanita Islam dalam pertandingan Ratu Cantik. Jadi kita buat memorandum, kita buat kempen yang kita apa perkataan ini, yang kita tidak bersetuju lah dengan membantah. Membantah penyertaan wanita Islam dalam pertandingan Ratu Cantik. Kita fokus pada wanita Islam lah ya, kerana dah kita tahu dalam pertandingan Ratu Cantik itu ada memperagakan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan budaya kita lah kan. Jadi alhamdulillah, dan selepas itu telah dibuat inilah maksudnya macam ini oleh pihak kerajaan, di mana tidak lagi wanita Islam tidak lagi dibenarkan menyertai pertandingan Ratu Cantik. Itu tahun 90-an dulu. Dan kemudian di samping itu ada juga gerakan-gerakan kepenggunaan, gerakan kepenggunaan yang kita bawa waktu tu, dan di samping isu-isu yang besar ni, kita juga turun ke lapangan, program-program ke lapangan sebagaimana disebut oleh Tuan Nizal tadi. Dan di sinilah kita lihat bagaimana ia dapat memperkuatkan aktivisme orang muda, yang kita cakna isu masyarakat, isu rakyat dengan dan juga program-program khidmat masyarakat, program bakti siswa. Contohnya saya pada umur 19 tahun dulu telah menyertai program bakti siswa di Kampung Dalayan dengan kerjasama PKPM, buat dengan kerjasama LKIM. Waktu tu Vanessa juga adalah exco PKPM, waktu tu saya belum exco lagi ya. Sebulan kita pergi ke Kampung Dalayan, buat program di sana dan sebagainya. Di antara program-program yang saya boleh kongsi lah, yang teringat lah, maklumlah dah lama, lebih 30 tahun dulu kan pelibatan ni, harapnya kita dapat kongsi. Tapi perkongsian ni bukan bermaksud untuk kita menunjukkan yang zaman kami hebat ke apa, tidak ya. Zaman adik-adik lain ya, zaman adik-adik, setiap zaman tu ada kehebatan, kegemilangannya masing-masing. Tetapi bila diminta perkongsian zaman kami, inilah yang kami kongsikan sedikit ya. Terima kasih Prof. Izura untuk perkongsian pengalaman bersama PKPM yang mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Yang pertama sekali yang tentang budaya ilmu lah, yang Prof. Izura suka tentang PKPM, maksudnya dekat di hati, dan selain itu pendekatan wasatiyah yang dibawa oleh Bain yang membuatkan Prof. Izura stay lah sampai sekarang kan. Dan banyak tadi yang Prof. Izura kongsikan aktiviti ataupun program-program yang dilakukan, dan Tuan Nizal sebagai Ketua FACI ataupun mungkin PIC lah program kan, yang memimpin untuk menjadikan ramai lagi ahli-ahli yang berkepimpinan kan. Okey, mungkin untuk pusingan yang kedua ni mungkin minta untuk Tuan Nizal kongsikan lah berdasarkan pengalaman dalam PKPM kan, mungkin boleh kongsikan terhadap suasana aktivisme menerusi gerakan mahasiswa pada hari ini, dan apa yang harus dilakukan oleh PKPM lah untuk kekal relevan hingga sekarang. Baik, saya fikir ada perkara tertentu yang kita kena jelas dan sedari sebagai sebuah gerakan pelajar. Istilah yang saya seringkali gunakan ialah istilah pelajar, kerana dia merangkumi mahasiswa dan bukan mahasiswa. Asalkan dia belajar sama ada di sekolah maupun di maktab ataupun di universiti, di college, mereka ada pelajar. Kenapa?
Kerana di dalam PKPM ni dia ada dua sisi. Satu sisi yang pertama ialah sisi dunia pelajarnya yang terdiri daripada pelajar sekolah, kolej, maktab dan juga universiti. Dan satu sisi yang lain, itu sasaran ialah pelajar, dan satu lagi sasaran ialah dunia pendidikan, dan satu lagi adalah dunia masyarakat yang melibatkan pendidikan dan pelajar. Yang ini kita kena faham. Keduanya, sisi yang ada pada PKM ni ada dua yang saya katakan tadi sasaran. Sisinya adalah satu sisi dia sebagai satu badan kebangsaan. Bermakna isu-isu yang berkaitan dengan pelajar dan pendidikan yang menyentuh soal pelajar dan kesihatan pendidikan pelajar ataupun kesihatan sosial pelajar, itu harus menjadi perhatian kita. Bila saya kata pelajar, again, it makes a clear understanding that this is not for just the university, it's also for the schools and also for the colleges. Right. Sisi kedua PKPM ini haruslah kepada badan gabungan. Yang saya fikir kita banyak ketinggalan pada gabungan ini. Saya nak bertanya kepada diri saya sendiri dan juga pada kawan-kawan dalam PKPM, badan gabungan manakah yang masih ada lagi dan badan gabungan mana tidak ada lagi? Setakat manakah aktifnya badan-badan gabungan ini? Dan saya fikir oleh kerana kita terlalu tumpu kepada peringkat-peringkat yang besar, jangan kita lupakan peringkat-peringkat yang kecil ini. Kerana ini adalah sumber kader. Ini sumber generasi kita yang akan datang. Jadi kita kena membina, saya gunakan istilah, membina insan negarawan yang budiman ini bermula dari universiti, bermula dari sekolah lagi, dan mereka akan meningkat. Dan di sini kita ambil kira juga satu lagi sisi yang kita tidak ambil kira juga, iaitu Institut Pengajian Pendidikan. Maksudnya dulu kita panggil maktab perguruan. Mereka juga adalah satu sebahagian daripada kita kerana mereka akan menjadi guru kepada pelajar-pelajar di sekolah dan di kolej dan sebagainya. Jadi bagi saya, kesinambungan itu bergantung kepada keupayaan dan kesungguhan kita untuk mendampingi dan mendekati peringkat pelajar di semua sektor atau di semua jurusan. Kerana itu, kita tak boleh tidak mengambil kira pelajar dalam konteks yang menyeluruh. Okey? Kerana itu bagi saya, ini baru menjadi. Kita punya, program kata kita hidup biar berjasa. Dan bila kita kata hidup biar berjasa ini, dia tidak terikat hanya ketika kita di universiti. Dia terikat sampai lepas universiti. Jadi, langkah seterusnya adalah persediaan tenaga PKPM ini di peringkat selepas dia belajar. Jadi banyak tu. Waktu belajar satu hal, tetapi waktu dah lepas itu bagaimanakah sumbangan dia, kerana kita tidak mahu nanti kita ketika di universiti kita mampu hebat betul kan, kita ikuti seminar lah, lama-lama dah lepas itu tak ada langsung seminar ya? Ataupun tidaklah fikir seminar ya, tapi tidak benar-benar berjasa kepada umat. Yang itu saya amat sedih. Selepas itu saja dah dia dengan dunia kehidupan keluarga, kehidupan kerjaya, sehingga dia lupa tentang sumbangan dia kembali kepada umat itu, khususnya kepada peringkat generasi muda ini. Jadi kadang-kadang ini menyebabkan saya agak terkilan dengan mereka yang dikatakan alumni PKPM yang tidak aktif menjadi rujukan dan mentor kepada generasi baru. Jadi oleh kerana itu saya menggalakkanlah, kalau kita ni sudah sampai usia mencecah awan, nak kata tua tak sedap kan, mencecah awan, maka jangan lupalah anak-anak ataupun sumbangan kita di peringkat bumi ini. Jangan kita lupa akar bumi ini. Jadi bersedialah kita untuk senantiasa terbuka untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak muda ini. Kan? Baik. Dan seterusnya bagi saya, nak dikatakan tentang relevan dan memikirkan kesinambungan inilah, tadi kita dah sebutkan setiap era ada
cabaran tersendiri. Baik, macam sekarang ini. Di manakah kita PKPM, baik termasuklah badan gabungan ini, dalam soal tuntutan ini, tuntutan sekarang ini. Yang saya kata tuntutan sekarang ini ialah kita kena faham bahawa PKPM ini bila kita kata hidup biasa, dia hidup dan bergerak dalam era ini dan menangani realiti. Di manakah kita untuk membantu menjadi satu entiti yang menjadi penyelesaian, yang menjadi gerakan penyelesaian umat atau masalah umat. So we must be solution based. Apakah jawapan kita atau apakah saranan kita, apakah tindakan kita bagi mengatasi masalah pelajar-pelajar yang menghadapi cabaran untuk belajar melalui talian ini ataupun dalam talian ini. Kita tak cukup keranti, tak cukup tablet. Dan apakah kita punya peranan untuk membantu bagi menambahkan atau menyelesaikan? Itu saja contohlah ya. Jadi kita sekarang harus ke depan. Bagi saya, PKPM harus ke depan. Sekurang-kurangnya dengan badan-badan gabungan kita gerakkan itu kuasa tindakan kita, okey, kita bergerak di lapangan, cari dana daripada masyarakat untuk kita membeli dan kita serahkan kepada B40 ini ataupun pelajar dengan keluarga B40 ini untuk sekurang-kurangnya memiliki satu. Itu pun belum cukup lagi. Apakah mereka ini mempunyai signal ataupun wifi ataupun dipanggilkan modem untuk gunakan, kerana kalau nak tunggu pada ibu bapa mereka semua pergi kerja, tunggu bapa balik, mak balik. Jadi ini semua harus menjadi perhatian kita. Maksudnya saya ialah dalam kita menghayati semangat di balik cobaran kita hidup, dia berdasar, dia tidak mempunyai tanda noktah ataupun tanda khususan kepada kelompok tertentu saja. Kita kena berjasa kepada semua, terutama kepada zaman kita, realiti kita, apakah penyelesaian yang kita boleh utarakan. Ini kita ada seorang bernama Dr. Izura. Dia adalah orang yang pakar dalam bidang IT. Dia boleh bantu barangkali. Macam mana kita nak membantu urusan-urusan modem ini ataupun urusan-urusan mendapatkan signal ini. Contoh-contoh yang itu begini. Maka adalah pemetaan orang lama, orang baru dan masyarakat ini. Dan ini bagi saya sangat penting. Sangat penting dalam kita memastikan penerusan dan kesinambungan perjuangan kita di lapangan. Dan inilah bagi saya banyak sebenarnya. Jadi saya tidak mahu terlalu banyak sangat saya bagi, nanti orang kata kita pula nak membolot. Saya beri ruang juga kepada pakar-pakar muda kita ni untuk memberikan pandangan-pandangannya. Jadi saya serahkan, nanti kita tambah-tambahkan nanti, insyaAllah. Silakan. Terima kasih Tuan Niza untuk perkongsiannya tadi, macam mana untuk PKPM ni terus kekal relevan untuk sekarang ni. Maksudnya sebagai gerakan jemaah, dan PKPM ni harus menyelesaikan masalah yang berlaku sekarang kan, untuk kekal relevan kan. Apa-apa masalah yang berlaku, PKPM kena ke hadapan bersama dengan badan gabungan yang lain untuk sama-sama turut membantu masyarakat. Okay, itu apa yang dikongsikan oleh Tuan Niza lah. Okay, mungkin untuk panelis kita yang kedua, Prof Izura, mungkin pada hemat Prof Izura sendirilah kan, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh alumni PKPM untuk membantu para aktivis PKPM pada hari ini dalam menghadapi cabaran kontemporari? Terima kasih Sabiha Hawa. Peranan straight to the point je lah. Peranan alumni UPM ni kan, UPM pula, PKPM ni. Kita teruskan perjuangan. Ya, sebenarnya peranan kita tu adalah kita teruskan perjuangan. Saya setuju dengan apa yang Tuan Niza sebutkan tadi ya. Bila kita dah habis usia PKPM tu, mungkin kita disibukkan dengan komitmen-komitmen lain ya, kerjaya dan sebagainya, dan malah mungkin bila sampai ke usia PKPM, iaitu sekarang ni 60 tahun lah tahun ni kan, katakan usia PKPM tu sendiri, bukan usia ahli PKPM, usia pertubuhan tu sendiri, mungkin ada yang mula merasakan tak apalah, kita nak pergi surau je, kita nak mengaji je ke macam tu kan. Tetapi kita masih perlu teruskan perjuangan. Itu yang selalu kita tekankan dalam salwa, dalam
wadah juga ya, di hujung-hujung usia ni lah, kalau kita ni orang kata cross country long distance punya larian ni, yang hujung-hujung tu yang kita kena sprinting, betul tak? Kita kena pecut sebab ni kita nak mengejar mardatillah ni, biar pengakhiran kita adalah pengakhiran yang baik. Dan pengakhiran yang baik tu bukan hanya kita duduk di surau ke di masjid ke, tetapi pengakhiran yang baik adalah kita berbakti kepada orang lain, ya, kepada masyarakat, kepada ummah. Itu yang masih lagi memegang moto hidup biar berjasa tadi tu. Jadi kita teruskan perjuangan ya melalui wadah-wadah selanjutnya, iaitu ABIM, wadah, kalau wanitanya dengan SAWA, ya. Kerana perjuangan ini masih perlu diteruskan untuk juga membantu adik-adik kita ya, menjadi mentor sebagaimana yang disebut oleh Tuan Nizal juga ya, untuk menjadi rujukan juga bagi adik-adik ini. Bukanlah kata kita ni perasan, kita ni hebat sangat ya, adik-adik tu nak rujuk kita, tetapi sekurang-kurangnya pengalaman yang ada tu kan boleh sedikit sebanyak menyumbang, dan kita membantu menyokong dari segi mungkin keuangan, sebab kita tahu PKPM ni pelajar ya, tidak ada sumber keuangan yang tersendiri lah kita kata. Jadi keuangan tu sangat penting ya, walaupun kita kata money is not everything, but everything needs money. Nak bergerak, nak buat program, perlukan duit. Jadi yang mana alumni kita tu yang dah kaya-kaya, sebab PKPM ni membentuk orang-orang hebat. Seperti yang disebut oleh Hawa awal tadi kan, untuk melahirkan tokoh-tokoh hebat, tokoh korporat, tokoh apa, semua ada lah, macam-macam tokoh ada tu. Apalah salahnya kita sumbangkan sedikit, kalau zakat tu 2.5%, sumbangkan lebih sikit pun tak apa, 10% pada adik-adik kita ni contohnya kan. Membantu kaderisasi juga, kalau yang ni di kampus, di sekolah, di IPG seperti yang disebut oleh Tuan Nizal tadi. Kepakaran-kepakaran yang ada tu, perkongsian ilmu dan untuk konsultasi rujukan, ini antara yang peranan yang boleh dimainkan oleh alumni. Ya, membimbing, membentuk pemikiran dan idealisme anak-anak muda ni juga ya, supaya tidak tersasar ya. Bukan kita kata ini ya, sebab kita pun pernah muda dulu, waktu kita muda pun kita pun tak tahu juga direction kita nak ke mana, perjuangan ni nak berjuang ke mana. Jadi itulah peranan para senior alumni untuk membimbing, dan yang penting sekali juga adalah sikap hormat menghormati. Ya, yang muda menghormati yang tua juga menghormati dan meraihkan yang muda. Pendapat, peranan orang muda harus kita hormati. Tidak salah kita berkongsi pengalaman dan menghimbau kisah kegemilangan kita yang lalu. Ya, kerana sejarah perlu dipelajari ya, supaya kita dapat mencontohi kejayaan-kejayaan yang lalu. Mungkin perlu diadaptasi dengan suasana kontemporari ini, dan supaya kita dalam kita mempelajari sejarah yang lalu juga kita tidak mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Itu juga penting. Namun alumni juga seharusnya menggalakkan anak-anak muda ni untuk mengorak langkah mereka tersendiri, not to dictate, tetapi kita tidak juga lepas tangan ya. Beri ruang untuk mereka berkarya ya, sesuai dengan zaman mereka, namun harus juga dalam lingkung tanzim dan disiplin hierarki, disiplin gerakan. Itu penting juga yang perlu kita sedari. Saya ingat lagi waktu kami di dalam PKPM dulu, Tuan Haji waktu itu Encik Ahmad Azam ya, sewaktu itu adalah Setiausaha Agung ABIM ya, telah melancarkan kempen infak setahun umur di kalangan PKPM ni, orang muda ni, iaitu setiap ahli ya yang bergraduat, bila dah graduate je daripada universiti, ahli kita ni PKPM bekerja dengan PKPM, ABIM dan juga agensi-agensi ya selama setahun, infak setahun umur kita. Untuk bekerja bersama, dan kami menyambut saya sendiri bekerja sebagai full time ya di sekretariat PKPM Pusat waktu itu di Kampung Baru, Wisma LMS ya. Setahun saya bekerja di situ sebagai ketua eksekutif, dan kemudian saudara Zamri Zakaria juga mengambil selepas saya sambung master setahun ya. Selepas saya graduate tu setahun tu saya kerjalah sana sini juga, dan kerja bersama
PKPM, kemudian bila saya sambung master dan saudara Zamri menyambung mengambil tugas ketua eksekutif di Sekretariat PKPM Pusat, dan saudara Said Munawar juga bekerja di Sekretariat ABIM Pusat di Taling Jaya, saudara Suhaimi ITM dan ramai lagi teman-teman kami tu memang bekerja bersama agensi-agensi bersama ABIM, bersama PKPM, dan ini adalah sebenarnya proses tarbiyah, proses pembelajaran. Dan ada jawatan tu atas tu hebatlah ketua pegawai eksekutif macam CEO, tetapi kerja kita ni daripada tukang photostat, daripada kerja kita sebagai pegawai eksekutif tu sampailah ke tukang photostat, sampailah menjadi supir, mendriver van PKPM tu, dan macam-macam program. Tapi itu adalah proses yang mengajar kita erti humility, rendah diri, rendah hati. Kita belajar dari bawah. Jadi janganlah ingat saya ni dah jadi lecturer terus sampai jadi lecturer, kerja dengan PKPM dulu, gaji 1,000, tolak-tolak KWSP tinggal 890 je gaji. Tapi alhamdulillah ada keberkatan di situ, naiklah motor cabuk daripada Serdang ke Kampung Baru gitu kan. Tapi kenapa saya nak ni kepada ni, kalau kita bercakap tentang alumni tadi, kenapa kita nak teruskan dalam jemaah ni, kenapa saya masih kekal dalam jemaah ni, selain daripada yang saya sebut apa yang tertarik tadi, budaya ilmu lah, ukhuwah dan sebagainya tu, ialah kerana saya yakin ia adalah wadah saluran perjuangan, platform untuk saya yang terbaik untuk saya berperanan dan menyumbang. Saya nak berperanan dan menyumbang, sebab kita selalu kata bukan kita tanya apa yang PKPM buat untuk kita, apa yang kita dapat bila menyertai PKPM, tidak, tetapi apa yang kita pula boleh menyumbang. Sebenarnya bila kita menyumbang, kita dapat, what you give you get back kan, tanpa menafikan peranan dan sumbangan kumpulan-kumpulan lain. Tapi saya yakin PKPM adalah yang paling sesuai dengan jiwa saya, dan itulah yang kenapa saya masih kekal sehingga kini dalam gerakan ini. Kalau saya boleh kongsikan sedikit petikan daripada pesanan Dr. Abdul Halim Muhammadi, muhasabah ke atas kita ni. Pencapaian masa lalu itu adalah hasil asas fikrah gerakan yang menekankan 3 perkara besar, iaitu pembinaan ilmu agama dan semasa, ilmu semasa contemporary, amalan kerohanian yang berterusan seperti qiyamul lail, amalan sunat-sunat, amalan al-ma'thurat itu adalah budaya yang dibawa oleh PKPM dan ABIM, dan kepekaan kepada keperluan masyarakat, yang ini yang ketiga, kepekaan kepada keperluan masyarakat dengan pendidikan melalui sekolah dan juga pengisian di masjid, dan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sebagainya. Tetapi ada perkara-perkara yang kita semakin lama semakin terabai daripada pengalaman pimpinan yang lalu, seperti musyawarah yang terabai, syura tu sangat penting, perbincangan tu, maksudnya perbincangan sesama kita, merancang yang tidak terarah, mengawas yang tidak berlaku, menilai tidak terserlah, dan mengaudit juga tidak ada. Ini 5 kegagalan yang terabai, kita kata perkara-perkara yang terabai daripada gerakan kita, yang membuatkan pencapaian kita semakin terhakis. Ini saya kongsikan daripada Dr. Abdul Halim, Ustaz Halim, Dr. Abdul Halim Muhammadi, yang semakin terhakis ni, dan maka kita semakin lesu, dan kita boleh tingkatkan, teruskan balik perjuangan-perjuangan ini untuk terus hidup dari segi pengukuhan fikrah perjuangan, budaya kerja dan juga istiqamah melalui tamrin pimpinan. Tamrin itu sangat penting, pekadiran ahli dan juga penglibatan kita dengan islah masyarakat secara amali, engagement dengan masyarakat. So ini pesanan yang kita mungkin dapat kita muhasabah untuk bagaimana kita nak yang tadi disebut tentang kelestarian PKPM, dan bagaimana kita untuk kekal relevan juga. Sedikit perkongsian di situ. Terima kasih Prof. Izura untuk perkongsian bagaimana sebagai alumni PKPM, macam mana untuk para aktivis PKPM hari ini menghadapi cabaran kontemporari. So yang seperti Tuan Nizar kongsikan juga tadi, hidup dia berjasa tu bukan sekadar sebagai mahasiswa, tapi selepas itu hingga sekarang kan, teruskan perjuangan yang ditekankan oleh Prof. Izura tadi. Teruskan perjuangan dan sebagai alumni PKPM, jadi sebagai mentor kepada adik-adik, kepada anak-anak kan, mentor dalam membimbing dan juga mendidik, memberi manfaat. Ada cucu-cucu. Okay. So mungkin
untuk apa yang tadi Prof Izura kongsikan. So mungkin kita dah masuk ke pusingan terakhir, pusingan penutup. So mungkin saya nak minta Tuan Nizar juga Prof Izura kongsikan sebagai untuk pada malam inilah, wacana pada malam ini, apa rahsia ataupun ramuan lah yang menjadikan jemaah ini sebagai sebuah gerakan yang disenangi dan disegani oleh kawan-kawan ataupun mahupun lawan dalam meniti usia separuh abad ini. Mungkin boleh Tuan Nizar kongsikan. Baik, saya fikir antara yang besar ya kita fahami bahawa kita tidak bersifat PKPM tidak bersifat apa istilahnya ya, possessive. Artinya sesiapa saja dengan PKPM harus sampai ke liang lahat, dia harus bersama sebagai orang PKPM dalam arti kata memegang jawatan sampai bila-bila. Tidak. Kita tidak posesif. Dan kalaulah andainya ada di antara kawan-kawan kita yang sudah berkhidmat dengan PKPM, lepas itu dia tidak boleh atas sebab-sebab tertentu, maka itu tidak bermakna mereka ini dikekang daripada PKPM. Dan kita bagi contoh saya sendiri, walaupun saya tidak dapat aktif di dalam kegiatan-kegiatan gerakan PKPM dan juga kawan-kawan yang lain, tetapi itu tidak bermakna kita terpisah. Apa yang penting ialah kita berfungsi di lapangan dan kita bersedia menghasilkan segala yang ada pada kita ini, yang kita dapat daripada pengalaman di PKPM itu, untuk kita terapkan, untuk kita sumbangkan kepada masyarakat. Jadi fungsi kita dalam masyarakat itulah sebenarnya testimoni kepada pesan tarbiyah yang ada pada PKPM. Okey, jadi oleh kerana itu, ini saya jarang buat istilah-istilah tarbiyah itu di dalam mana-mana. Jadi pentas, saya untuk pentas. Kalau pentas begini, ya, pula perkataan-perkataan waqiah dan sebagainya. Kerana kita tahu, pentingnya adalah relevan. Kita berfungsi mengikut relevan kita. Kesesuaian kita. Sebagai akhirnya, kalau mungkin saya dapat berfungsi, ialah yang dikatakan drastik katanya, kita kena faham tentang wakil akustik. Untuk pengetahuan semua, kita kena faham bahawa hari ini cabarannya lebih besar. Kita punya masalahnya ataupun isu-isu yang sangat kompleks. Dan permintaan kepada penyelesaian semakin meningkat. Dan cabaran-cabaran makin menggugat terhadap ketenteraman kita sendiri. Masalah-masalah baru, senarai baru, peranan kita semakin besar, cabaran lebih besar dan lebih dahsyat dan berdimensi. Jadi dunia hari ini ketika ini memerlukan sudut pandangan berbeza, gagasan yang segar, penyelesaian-penyelesaian yang baru, percobaan yang berani, tindakan yang lebih dinamik, ilham yang lebih progresif, dan organisasi serta personaliti yang lebih berwibawa. Maka oleh kerana itu, gerakan kita, PKPM, zaman kita dan juga bagi mereka yang di dalam alumni harus menjadi manusia yang beri dasar balik kepada masyarakat. We need to interpret. Kita harus menerjemahkan segala yang kita belajar ataupun kita dapat daripada pendadahan penilaian kita di PKPM ini untuk kita sumbangkan kembali kepada masyarakat. Ingat ya, PKPM it's not the organisation that creates excellence. Bukan organisasi yang mencipta kecemerlangan. Bukan. Individu sebenarnya di dalam organisasi yang menghasilkan kecemerlangan. Jadi Alhamdulillah kita ada individu macam Izura. Dan contoh-contoh. Dan even powerful. Kita adalah individu di dalam ini dan banyak lagi yang sudah menunjukkan tentang mereka di lapangan. Termasuklah disebut tentang Syed Munawar yang bidang dengan saya ini. Saya sangat-sangat berbangga. Jadi oleh kerana itu, kita kena teruskan. Tapi ingat, walaupun individu itu adalah menjadi keras kepada penciptaan kecemerlangan umat ataupun organisasi, tapi kita selalu ingat bahawa it is the talent that wins games. Team wins championship. Without the two, no one wins anything. Bukan menang perlawanan. Bakat menang perlawanan. Individu menang perlawanan. Tapi pasukan yang akan menang kejohanan. Tanpa kedua-duanya tiada sesiapa beroleh apa. Jadi kita kena mendakapi semuanya itu. Individu harus mampat dan
organisasi kena mampat. Mampat dan mampat itu ya. Jadi ke mana selepas ini? Harus kita berani. Kita kena faham bahawa kita mempunyai peranan yang sangat besar. Ada di dalam tulisan yang ditulis oleh ini cerita lama oleh penulis-penulis besar dalam buku berjudul Creating Excellence. Dia kata kita kena faham bahawa kita hidup dalam dunia yang serba berubah. Yang dia kata ini, only those leaders who learn to anticipate and even invent the future will profit from rather than surprised by change. Hanya pemimpin yang belajar untuk menjangka, mengandai, malah mencipta masa depan akan dapat manfaat daripada terkejut dengan perubahan. Jadi saudara-saudara, kita kena ingat, adik-beradik kita kena ingat bahawa kita harus jauh ke depan menggerakkan kerja kita secara bersungguh-sungguh. Jangan tunggu, jangan menjadi persoalan. Usia bukan isunya. Saya sama usia dengan PKPM dan saya fikir kerana saya seusia dengan PKPM lah, jiwa saya sentiasa muda kan, dengan semangat yang muda kerana saya masih lagi berasa seperti seorang pelajar barangkali. Oleh kerana itu, saya tidak pernah terfikir soal tua kerana usia bukan menjadi isunya. Tuhan memberikan kita ruang waktu dan ruang waktu itu tidak pernah dikatakan tengoklah, itu tak payah, tidak. Dan ini adalah tuntutan kita. Kita adalah manusia di baik-baik kejadian yang dilantik sebagai khalifah untuk mensejahterakan dunia ini. Dia tidak tunggu sampai yang muda saja, dia tidak kata sampai usia 55, ambil pension, selesai. Tak payah fikir lagi. Tidak. Jadi oleh kerana itu, bagi kawan-kawan yang seusia ataupun lebih usia pada saya, jangan berhenti. Ingat, tidak semestinya kita kembali untuk kita kena duduk di mana-mana organisasi, kita kena ada sifat kita yang berkumpul. Tidak. Kita kena jiwa yang penting. Jiwa untuk kita bersama sudah ada, tetapi fungsilah, berperananlah di lapangan masing-masing. Jadi kalau anda seorang pensyarah ke, kalau anda seorang yang sudah pension tetapi berkhidmat dalam NGO mana-mana ke, ataupun kalau anda sebagai orang majlis jawatan kuasa masjid ke, jadikan masjid kita itu paling aktif dan paling besar jiwanya, paling mendekati atau mendampingi masyarakat. Sehingga kan masyarakat yang di luar sana, termasuk yang bukan Islam, mendekati masjid kerana kita di situ berperanan. Alright? Jadi ini saya fikir harus kita ambil. Jadi kita kena buat keputusan. Ya, kita kena buat keputusan. Kerana kita harus membuat keputusan untuk bertindak bersungguh-sungguh memenuhi tuntutan kita sebagai orang yang aktif di dalam dunia gerakan ini. Okay? Kita kena ingat, kedua-dua, tangisan dan kedua itu masif. Tetapi kedua-duanya memberi kesan yang berbeza. Kita jangan menangisi usia, kita jangan menangisi kita tak ada duit, kita tidak mempunyai sebagainya. Itu jangan. Kerana tangisan itu hanya memberi kita simpati. Perlu usaha dengan kudrat yang ada memberi kita perubahan. Ingat bahawa kita yang membuat keputusan dan keputusan akan membentuk kita. Kita selalu menasihati diri kita bahawa Tuhan mencipta kacang. Ya, tetapi Tuhan tidak mengukir. Jadi oleh kerana itu, adik, sahabat-sahabat sekalian, kita harus mengambil ini sebagai sesuatu yang besar. Paling tidak pun sekurang-kurangnya kita membawa watak seorang yang dinamis itu sampai bila-bila, kerana kita mahu mengatakan bahawa kalau kekayaan kita hilang, tiada apa pun yang hilang. Tapi kalau kesihatan kita hilang, rasa ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau kepribadian, watakan, gerakan, perwatakan aktif kita ini hilang, dan maka saya fikir kepribadian kita itu akan hilang, maka segala-galanya hilang. Ya? Jadi ini nasihat-nasihat yang boleh saya berikan, bahawa kita harus bersesuai sebuah masa dan tidak kira usia. Dan bagi saya, bila PKPM mengundang saya itu, bagi saya inilah peluang untuk saya bersama. Saya senantiasa berada di sini. Kalau sesiapa mahukan saya sedia berkhidmat kerana PKPM mengajar saya hidup biar berjasa. Okey, jadi untuk anda, ingatlah bahawa yang berjaya selalu mencari usaha, yang gagal selalu mencari ialah. Yang berjaya selalu membantu, yang gagal selalu tak nak ambil tahu kerana
Dia rasakan itu bukan urusan aku. Yang berjaya selalu menjadi sebahagian dari jawapan. Yang gagal selalu menjadi sebahagian dari masalah. Yang berjaya selalu berkata payah tapi boleh. Yang gagal selalu berkata boleh tapi payah. Jadi kita tentulah kita di mana. Akhir kata bagi saya, jadilah manusia, insan yang berjiwa negarawan yang beriman. Kerana orang yang berkata demikian, dia mempunyai jiwa yang besar. Salah satu insiden saya yang saya nak jadikan sebagai analogi dan sebagai rumusannya, saya bersama dan mungkin bapa itu tidak ada lagi. Namanya adalah Dr. Imaduddin. Dari ketika itu dia di Universiti Bandung. Tapi dia datang ke Malaysia membuat program-program membina generasi kader kita ya. Saya dalam kereta dengan dia. Saya tanya ini tanya pertanyaan ini juga saya tanyakan kepada anda sekalian. Saya kata kepada Pak Imaduddin, Pak Imad, kita selalu kita banyak buat program-program kepimpinan, program-program tamrin qiyadi lah istilahnya. Ini jarang tidak program qiyadi secara umum. Okay? Tetapi yang kita hairan, banyak kita buat tetapi yang munculnya sedikit. Macam kenapa? Banyak kita buat tetapi yang keluar berhasil bekerja dapat benar-benar menjadi benih yang mujizat yang ditanam mana, ditapak di mana akan mengakar, meribun dan berbuah. Kenapa? Tak aman. Dan dia kata, inilah masalahnya yang kita buat. Kita hanya mahu melahirkan pemimpin. Kita kata apa sebenarnya? Salah. Pemimpin, kita buat program tamrin kepimpinan untuk melahirkan pemimpin. Kenapa salahnya kita membentuk pemimpin? Ya, salahnya itu. Kerana yang kita hasilkan hanya pemimpin. Yang harus kita melakukan ialah membina ataupun menghasilkan negarawan. Kerana pemimpin memikirkan kelompoknya, tetapi negarawan memikirkan berjuang dan umatnya. Aduh, ini satu tamparan hebat dari kita. Jadilah kita manusia yang menghasilkan negarawan yang budiman itu. Jadi ingat bahawa ada petua lama kita daripada zaman dulu lagi. Kita ada ungkapan lama. Ungkapan kata, biarlah kita meninggi, tidak membuang budi, merendah, tidak membuang arwah. Kerja kita harus benar-benar bergerak di lapangan untuk kita benar-benar berjasa dan kita menjadi benih yang mukjizat itu mengakar, merimbun, berbuah untuk demi untuk kesejahteraan umat. Itu mungkin saya sebagai satu rumusan daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Rizal. Banyak yang boleh saya dapatlah daripada kesimpulan yang Tuan Rizal kongsikan tadi, yang mungkin rahsia dalam gerakan ini sendiri adalah jiwa turun kepada lapangan, kepada masyarakat, bagaimana untuk menyantuni atau memikirkan apa masalah masyarakat yang boleh dibantu dan didekati kan. Okay, so saya kira itu satu kesimpulan yang sangat baik. So mungkin kita boleh dengar kesimpulan daripada Prof. Izura, bagaimana untuk rahsialah ataupun ramuan menjadikan jemaah ni sebagai satu gerakan yang disenangi dan disenangi oleh kawan ataupun mahul pelawan lah dalam meniti usia separuh abad ni. Apa ni ramuan dia cukup gula, cukup rasa, cukup asam. Tapi apa yang Abang Nizam sebut tu dah cantik dah tu. Cantik dah tu, tak payahlah saya nak itu lagi kalau ikutkan tu. Ya. KIK. Betul lah, itulah. Saya pun terpukau dengan betul lah. Memang teringat balik itulah pesanan-pesanan Abang Nizal pada kami dulu, ya, pesanan senior pada kami dulu, dan pesanan tu masih relevan sehingga kini. Cuma itu yang saya katakan, kalau saya boleh itulah tambah ajalah sedikit ya di sini. Untuk kita kekal relevan, kekal ni ya, yang pertama kita perlu membina intelektualisme. Ya, balik kepada tradisi keilmuan, tradisi gerakan kita tu tadi, budaya ilmu, komitmen kita untuk meneruskan kelangsungan dakwah ni mesti dibina dengan kekuatan ilmu, kecerdasan akal dan hikmah. Bila kita sebut dakwah ni ialah lebih pada
pengertian yang luas kan, mengajak orang untuk ke arah kebaikan. Yang ayat itulah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semua itulah, jadi kita nak mengajak tu mestilah dengan intelektualisme juga ya. Kita supaya kita dapat membina minda dan persepsi kita, widen our horizon tu. Kita melihat isu tu isu ummah sejagat. Jadi itu yang penting budaya ilmu tu perlu kita sentiasa segarkan juga. Yang kedua, kita mantapkan spiritualisme, kerohanian kita melalui usrah, tamrin, qiyamul lail, al-ma'thurat. Tadi amalan al-ma'thurat tu kena amalkan setiap hari itu. Sebab itu adalah benda yang dimulakan oleh jemaah kita. Dan tarbiyah dan tanzim haraki perlu diperkukuhkan. Tarbiyah tu proses tarbiyah yang mantap, yang tersusun. Pendidikan lah bila kita sebut tarbiyah ni kan, mendidik tak kira lah siapa pun proses-proses begini Jadi sebagaimana proses kita ada proses pendidikan di sekolah. Kita pergi sekolah mula-mula masuk tadika dulu, lepas tu kita pergi ke sekolah rendah. Tak ada orang terus masuk ke tingkatan 6 contohnya kan. Jadi kita kena melalui proses. Begitu juga dengan tarbiyah, kita mesti tersusun. Mesti tersusun proses tarbiyah yang mantap tu. Kita macam contohnya saya mula masuk dulu dengan usrah, kita kupas buku Madza Ya'ni tu kan, apa artinya saya menganut Islam. Kenapa kita fikir masa tu umur dah 18 tahun ni masuk universiti, kenapa nak mengupas tentang apa artinya saya menganut Islam? Saya dah nama Islam daripada dulu lah 18 tahun contohnya. Tetapi bila kita baca buku tu dinikan dalam usrah, maka ia akan kita lebih faham, kita akan internalize menghayati kenapa, apa peranan kita sebenarnya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah dan sebagainya. Itu antara yang ni. Nampak orang kata apa, mungkin ada yang menganggap remeh perkara-perkara sebegini Jadi kita tidak boleh lompat-lompat. Proses tu mesti proses yang betul. Tak boleh lompat-lompat, tak boleh nak instant. Sebenarnya proses tarbiyah macam saya kata tadi lah, proses sekolah, walaupun pendidikan sekolah tu mengambil masa sampai berapa tahun, belas tahun, tetapi ialah ada prosesnya di situ. Kerana dengan kekuatan spiritualisme ni, dia akan menjadi benteng kerana di luar sana banyak tribulasi, banyak cabaran dalam perjuangan kita. Dan dengan spiritualisme juga ia akan dapat membentuk adab dan akhlak kita. Ukhuwah juga di situ dapat kita bentuk di situ. Dan dengan intelektualisme tadi, dengan spiritualisme juga kita antaranya kita belajar tentang adabul ikhtilaf. Adab-adab kita berbeza pendapat bagaimana, itu yang kita pelajari. Kemudian kita pelajari tentang selain daripada itu tentang fiqh aulawiyat, apa keutamaan kita yang perlu diberi penekanan di situ. Itu antara yang boleh dikongsikan. Kalau kita pun ada balik pada tadi, pertama tadi memantapkan atau membina idealisme, tetapi kalau idealisme terbina, spiritualisme tidak ada, maka kita akan menjadi rapuh juga kerana ia adalah kita punya kekuatan dalaman di situ. Yang ketiga, memugar idealisme. Idealisme akan menjadi drive, akan menjadi memandu kita, memandu perjuangan. Hala tuju gerakan tu adalah melalui idealisme dengan pendekatan wasatiyahnya, bersederhana tu, dan kita perlu lebih prihatin dan tidak boleh lepas tangan dalam menangani isu-isu sosial yang melanda masyarakat. Maka di sinilah yang membentuk idealisme kita, itulah yang akan membentuk hala tuju apa yang kita akan bawa di situ. Yang keempat, menyemarakkan aktivisme. Balik kepada tadi tu, hidup biar berjasa. Saya sampai sekarang tahun ni seusia dengan Abim tahun ni. Masuk 50 tahun dah tahun ni. 10 tahun muda pada Abang Nizar tu. Saya masih berpegang moto PKPM, hidup biar berjasa. Ayat tu, hidup, dia kata hidup kita ni, hidup ni bukan setakat hidup ni buatlah baik, hidup tu buatlah baik, kan, buat jasa. Tapi hidup, bila ada perkataan biar tu, bagi saya dia membawa pengertian yang sangat kuat di situ. Keras pun ada jugalah. Hidup biar berjasa. Kalau hidup tak berjasa, baik tak payah hidup. Lebih kurang macam tu lah. Ni saya fahamkan pada diri saya sendiri ni, supaya jangan main-main. Nak hidup, kalau nak hidup biar berjasa. Kalau tak nak berjasa,
untuk saya hidup senang, mengambilkan boreh orang kata kan. Itu antara. Jadi dengan pegangan ini pesanan pada diri sendiri, bukan saya nak kata ke orang kan, tapi maksudnya bila kita pegang macam tu, kita akan rasa macam takkan aku nak hidup saja kan. Satu lagi kita takut nanti di akhirat nanti Allah tanya kita apa yang kamu buat. Itu yang kita takut juga kan. Walaupun sedikit, play your role, ya. Ada ruang untuk kita contribute kepada masyarakat, sentiasa ada ruang di situ. Dan kita perlu memperkukuh daya juang untuk istiqamah dalam meneruskan kelangsungan dakwah ni, memukar semangat untuk kita terus melaksanakan tugas amar makruf nahi munkar. Ini antara 4 perkara yang perlu, ya, kita perkukuhkan, kita mantapkan dalam diri ahli-ahli, dalam diri dalam gerakan pelajar ini, ya. Dan seterusnya juga seperti yang disebut oleh Tuan Nizal juga tadi ada disebut tentang kaderisasi juga, ya, tentang kita kaderisasi, bagaimana kita membentuk, bukan meramaikan sahaja ahli, tetapi kita membina ahli-ahli yang berkualiti, yang boleh membawa idealisme tadi itulah, ya, semua yang disebutkan tadi tu. Jadi pembentukan pemimpin, pembentukan negarawan tu, ya, juga bukan proses yang instan. Ini kadang-kadang kita melihat zaman sekarang ni, bila proses tabiah tadi tidak berlaku melalui proses yang tersusun, maka kita menghadapi masalah untuk mendapatkan pimpinan. Pelapis pimpinan tu ada masalah. Bila kenapa berlaku masalah tu? Jadi itu yang bila proses tak berlaku tadi tu kan, dan kemudian maka kita pun cekup-cekup je lah. Siapa nak jadi exco, siapa nak jadi pimpinan, cekup-cekup je. Bila cekup-cekup tu yang jadi tak faham lagi kan, apa sebenarnya perjuangan yang nak dibawa ni, apa sebenarnya. Kita bukan persatuan-persatuan biasa ni. Ya, kita bukan persatuan biasa sebenarnya. Kita adalah gerakan, satu gerakan yang ada membawa misi dan visinya tu, ya. Dan ini memerlukan perancangan rapi untuk kaderisasi. Dan kalau saya boleh kongsikan juga tentang komitmen bekerja, ya. Komitmen bekerja di kalangan kita tu perlu ada, ya. Betul, saya setuju dengan Abang Nizal tadi, ya. Tak semestinya semua orang nak jadi pemimpin, siapa nak jadi pengikut, semua jadi pemimpin, semua dunia. Tapi di mana kita berada tu, campak di laut menjadi pulau kan, kalau campak di darat menjadi gunung. Di mana sahaja kita berada, kita berperanan dan kita membawa aspirasi perjuangan, idealisme perjuangan itu. Itu yang penting, ke arah yang tadi itulah yang tugas kita tadi tu. Dan kalau bercakap tentang komitmen bekerja ni, ya, ingin saya memetik kata-kata Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil di Tamrin Salwa Kebangsaan tahun 2015, ya. Dengan dalam tamrin itu kita membawa tema menyahut cabaran dakwah kontemporari, ya. Ustaz Siddiq sebut kerja dakwah bukan kerja sambil-sambilan, ya. Jadi saya sentiasa menganggap bahawa kerja saya ni bersama NGO ni adalah kerjaya saya yang kedua. Cuma kerjaya tak ada gaji, duit habis lagi itu adalah kan, ya. Satu kerjaya ada gaji, satu kerjaya tak ada gaji, tapi ia tetap adalah kerjaya. Maksudnya tak boleh kita buat main-main benda ni. Macam mana kita mengambil serius, kalau PKPM pelajar-pelajar mengambil serius, pelajaran mesti diambil serius, akademik juga mesti diambil serius, kerana itu adalah amanah kita dan kita tidak mahu menjadi fitnah. Ya, nanti bila itulah result tak elok, corot, buat dia aktif sangat, kita tak mahu begitu kan, dan kita pun tidak ajar adik-adik kita begitu. Tapi kita amanah kita tadi, ya. Dan daripada yang tadi itulah moto kita dan lagu PKPM tu kan, hidup biar berjasa, akhlak harus dijaga kan, ukhuwah terpelihara, ya, akhlak harus dijaga. Yang tu pun penting pesanan saya lah sebagai kakak. Nak kata mak pun boleh, sebab anak saya pun dah dalam PKPM juga, umur PKPM, ya. Akhlak tu harus dijaga, ya. Dari segi adab kita kena jaga, adab kita dengan orang tua, adab kita dengan yang lebih muda, adab kita dengan rakan sebaya, semua kita kena jaga. Adab kita dengan pihak-pihak luar, dengan masyarakat, pergaulan perlu kita jaga, kerana kita adalah gerakan Islam, ya. Jaga tentang batas-batas pergaulan tu, ya. Dalam kita rasa kita ni ukhuwah rapat pun, segitu. Hormat tadi tu, ya, dan disiplin dalam hierarki, disiplin dalam gerakan juga perlu kita ikuti, ya. Dengan semua ni maka ukhuwah kita insya-Allah akan terpelihara, ya. Dan perlu ada prinsip perjuangan yang kental tadi. Ya, itu ya. Yang terakhir sekali ialah
bagaimana PKPM akan mewakili anak muda memaknai kebangkitan Islam jilid kedua. Senior-senior kita dulu, Datuk Dr. Siddiq Fadil, Profesor Datuk Dr. Ridwan Uthman adalah mantan pimpinan PKPM zaman 60-an dahulu. Mereka telah antaranya dengan pimpinan generasi awal ABI, mereka telah membawa kebangkitan Islam waktu tu, dan kini kita kena memaknai kebangkitan Islam jilid kedua. Jadi itulah sedikit daripada saya. Semoga kita ni beri Allah kekuatan dan keikhlasan hati untuk terus istiqamah di jalan dakwah ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Izura untuk perkongsian tentang kita tadi rahsia atau beramuan lah menjadikan jemaah ni sebagai sebuah gerakan yang istimewa kan. Mungkin ada 4 perkara yang saya catatkan, 5 perkara yang saya catatkan. Yang pertama tadi tentang memugar yang pertama sekali intelektualisme, idealisme, yang kedua mantapkan spiritualisme, yang ketiga memugar idealisme, keempat menyemarakkan aktivisme, dan yang terakhir memenai perjuangan dan kebangkitan Islam kan. Jilid kedua, Masya Allah bila dengar tu saya punya bulu roma negak. Mungkin kalau bukan kalau mungkin saya sendiri ataupun mungkin ahli PKPM sekarang lah kan yang ada yang masih aktif dengan PKPM, mungkin boleh ambil perkongsian daripada Tuan Niza tadi, daripada Prof. Izura kan, macam mana nak memaknai apa yang sedang dilakukan sekarang ni. Bukan setakat pergi program, turun program, lepas tu pergi balik kan. Kalau tambah sekarang ni mungkin tak ada program dah, lebih kepada perkongsian, semua atas talian, usaha atas talian, dan banyaknya perkongsian pun. Sekarang pun dah ada PMG juga kan, PMG semua atas talian. Jadi macam mana nak gunakan platform yang ada sekarang ni untuk digunakan sepenuhnya untuk dalam mendekati masyarakat, mendekati tadi macam Tuan Niza sebut pelajar kan, bukan terhadap fokus kepada mahasiswa sahaja, tapi pelajar sekolah tu yang akan menjadi pelapis generasi masa akan datang kan. Saya rasa cukup banyak input yang dapat daripada Tuan Niza sendiri, daripada Prof. Izura untuk wacana pada wacana siri pertama pada malam ini, insya-Allah. Okay, moga harapnya penonton pada malam ini dapat manfaat lah daripada perkongsian daripada Tuan Niza dan juga Prof. Izura. Okay, saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih dan saya minta maaf kalau ada salah silap, mungkin ada salah silap tutur kata bahasa, dan insya-Allah mungkin selepas ni untuk siri akan datang ni harapnya dapat lebih ramai lagi kan adik-adik ataupun ahli PKPM yang sekarang untuk mendengar. Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.